Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat sejahtera saya ucapkan kepada Dr. Rubas ini, anak perempuan Ramakrishnan, selaku pensyarah tentang subjek PKUK 3113 ini. Baiklah, saya Fadlan bin Allah bin Abdullah daripada kelas G6.3. Baiklah, hari ini saya akan membentangkan tentang laporan kajian kes yang telah saya lakukan ataupun yang telah saya jalankan terhadap seorang murid. Baiklah, yang pertama sekali adalah pengenalan terhadap laporan kajian kes yang saya lakukan. Baiklah, yang pertama, pentafsiran adalah proses pengumpulan maklumat tentang perkembangan dan kemajuan murid dengan menggunakan pelbagai kaedah. Kemahiran guru dalam melaksanakan pentafsiran dan penilaian amat membantu dalam mengenal pasti tahap kecergasan dan perkembangan murid. Yang ketiga, untuk membuat instrumen pentafsiran pula, guru hendaklah mendalami konsep pentafsiran dan penilaian supaya instrumen yang digunakan sah dan sahih untuk diguna pakai, seterusnya memberikan keputusan yang boleh membantu dalam memberi gambaran sebenar perkembangan seseorang murid tersebut. Baiklah, kita lanjutkan pembentangan ini kepada lokasi dan masa kajian. Okey, yang pertama sekali adalah lokasi yang saya jalankan kajian kes ini adalah dilaksanakan di sekolah responden yang telah saya pilih, iaitu Sekolah Kebangsaan Semut Api. Baiklah, sekolah ini adalah sekolah murid-murid normal yang terletak di Pantai Cahaya Bulan, Kota Baru, Kelantan. Okey, yang kedua adalah ujian ini dilaksanakan selama 45 minit. Dalam masa 45 minit itu, murid hendaklah menjawab 6 set soalan yang disediakan dalam lembaran kertas kerja yang diberikan. Baiklah, kita pergi kepada latar belakang responden yang telah saya pilih. Okey, responden yang telah saya pilih di Sekolah Semut Api adalah responden merupakan seorang kanak-kanak lelaki yang normal bernama Adam dan berumur 8 tahun dan belajar di Sekolah Kebangsaan Semut Api, Kota Baru, Kelantan. Okey, ibu bapa responden juga telah menyatakan bahawa responden sangat lemah dalam mata pelajaran matematik. Jadi, kita beralih kepada lembaran kerja pertama. Okey, untuk saya lakukan kajian kes ini, saya telah menggunakan atau membuat satu instrumen, orang panggil instrumen kajian yang berteraskan subjek matematik, kerana saya ingin mengetahui tahap kognitif atau tahap kemampuan Adam untuk menjawab soalan matematik. Okey, kita pergi kepada lembaran kerja satu. Okey, kelebihan utama yang terdapat dalam lembaran kerja pertama ini adalah lembaran kerja satu mempunyai gambar rangsangan yang baik untuk membantu murid tersebut untuk menjawab dengan baik. Jadi, apabila murid ataupun apabila lembaran kerja satu ini mempunyai gambar rangsangan seperti yang saya paparkan gambar dekat bawah itu, kita dapat lihat dekat sini gambar-gambar yang telah dipaparkan dekat instrumen tersebut menunjukkan gambar yang jelas dan membantu murid untuk menjawab soalan dengan lebih baik. Jadi, kekuatan murid dapat dilihat apabila murid dapat menjawab ke semua soalan yang terdapat dalam lembaran kerja tersebut. Hal ini kerana murid tersebut ataupun Adam ini
telah menguasai konsep asas matematik iaitu mengenal nombor. Okey, bagi kekurangan lembaran kerja satu ini adalah kelemahan utama yang dapat saya simpulkan bagi lembaran kerja satu ialah soalan yang disediakan oleh guru ataupun saya sendiri sebagai pengkaji ataupun penilai adalah soalan yang mudah untuk dijawab oleh murid tahun 2. Hal ini kita dapat lihat apabila Adam telah menguasai atau memahami konsep asas matematik iaitu mengenal nombor. Jadi soalan kertas satu, soalan lembaran kerja satu ini mungkin agak senang untuk Adam ni jawab kerana dia telah memahami dan menguasai konsep asas matematik tersebut. Kita teruskan kepada lembaran kerja yang kedua iaitu kita pergi kepada kelebihan. Set lembaran kerja 2 ni menyediakan rangsangan yang memudahkan murid. Oleh itu, kekuatan bagi set lembaran kerja 2 ini ialah lembaran kerja mempunyai gambar-gambar yang jelas sebagai rangsangan untuk memudahkan murid mengira nilai awal sebelum memilih item yang sama dengan nilai mata wang yang diberikan. Kita dapat lihat contoh gambar yang telah saya paparkan dekat bawah ni. Okey, apa yang kita dapat lihat dekat sini adalah gambar berkaitan dengan nilai mata wang juga adalah gambar yang jelas. Dan gambar yang gambar item yang disediakan di sebelah juga adalah gambar jelas. Contohnya kita dapat lihat dekat sini. Contoh soalan yang pertama ada wang ringgit, RM5, RM1, RM1. Dan gambar item yang di sebelah kotak tersebut adalah gambar anak patung. Gambar anak patung. Jadi gambar rangsangan yang disediakan oleh saya sebagai penguji untuk lembaran kerja 2 ini adalah gambar yang jelas untuk membantu murid menjawab soalan dengan lebih mudah. Akan tetapi bagi kekurangan lembaran kerja 2 ni pula ialah set lembaran kerja 2 ni menggunakan penambahan nombor yang mudah serta pilihan jawapan yang mempunyai jurang yang besar dan murid tidak mengalami kekeliruan untuk menjawab soalan tersebut dengan betul. Jadi kita dapat lihat dekat sini. Dalam lembaran kertas kerja 2 ni, penambahan nombor yang digunakan adalah nombor yang mudah iaitu nombor-nombor yang agak kecil. Jadi soalan ataupun penambahan ini tidak memberikan cabaran yang tinggi ataupun cabaran yang agak sukar kepada Adam sebagai responden untuk menjawab soalan ini dengan mudah. Jadi Adam dapat menjawab ke semua soalan ini dengan betul kerana Adam tidak mengalami sebarang kekeliruan untuk menjawab soalan tersebut. Kita pergi pula kepada lembaran kerja 3. Antara kelebihan bagi lembaran kertas kerja 3 adalah murid berjaya menjawab sekurang-kurangnya 2 soalan yang merupakan soalan yang terdiri daripada nilai mata wang yang kecil daripada 4 soalan. Oleh itu, kelebihan lembaran kerja 3 ini adalah lembaran kerja ini menyediakan satu bentuk lazim ataupun proses jalan kira untuk membantu murid menjawab soalan tersebut dengan mudah. Kita dapat lihat gambar dekat bawah itu. Dalam lembaran kerja 3 itu terdapat 4 soalan dan keempat soalan tersebut telah mempunyai satu bentuk ataupun satu bentuk lazim.
untuk murid menjawab soalan tersebut dengan lebih mudah. Okey, bagi kekurangan lembaran kerja 3 ni adalah murid mengalami kesukaran untuk memahami operasi tambah dengan operasi pengumpulan semua nilai. Jadi, murid akan keliru untuk menambah dan mengumpul sesuatu nombor. Kita dapat lihat contoh dekat contoh gambar dekat bawah adalah murid keliru untuk menambah nombor ataupun mengumpul semua nilai. Kita lihat soalan B. RM15 tambah RM17. Maka murid menjawab RM210. Hal ini kerana murid mengumpul semua nilai iaitu 7 tambah 5. Murid jadikan sebagai 10. Jadi murid tidak menggunakan bentuk lazim tersebut atau tidak menggunakan operasi tambah dengan betul. Jadi kelemahan yang ketara kita dapat lihat dekat set lembaran kerja 3 ini adalah soalan yang diberikan oleh guru tidak jelas sehingga menyebabkan murid mudah keliru akan proses penambahan ataupun proses pengumpulan semua nilai. Kita beralih pula kepada lembaran kerja 4. Kita tengok dekat sini antara kelebihan lembaran kerja 4 adalah berdasarkan lembaran kerja 4, murid juga telah berjaya menjawab 4 soalan dengan betul. Daripada 6 soalan, murid menggunakan bentuk lazim dengan baik semasa menjawab soalan tersebut. Jadi, kelebihan lembaran kerja 4 ialah set lembaran kerja 4 telah menyediakan satu ruang jawapan untuk murid menulis jawapan mereka di ruang yang disediakan di samping soalan yang terdapat dalam lembaran kerja 4 juga dapat difahami dengan jelas. Kita lihat contoh yang telah saya letakkan ataupun gambar yang telah saya letakkan dekat bawah. Kita dapat lihat terdapat kotak-kotak jawapan ataupun ruang-ruang jawapan yang telah disediakan oleh penguji untuk murid menjawab atau murid memasukkan jawapan mereka dengan lebih mudah agar murid mengetahui ataupun dapat mengasingkan jawapan tersebut dengan lebih baik. Kita beralih pula kepada kekurangan lembaran kerja 4. Bagi kelemahan pula, murid mengambil masa yang agak lama dalam mengira semula soalan tersebut dan terdapat juga kesalahan dalam membawa nilai lebihan ke nilai tempat yang seterusnya. Okey, apa yang dapat kita lihat dekat lembaran kerja 4 ni? Kekurangan ketara dekat sini adalah mungkin soalan yang disediakan oleh guru adalah terlalu banyak sehingga murid mengambil masa yang agak lama untuk menyelesaikan soalan-soalan yang diberikan oleh guru. Dan murid juga mempunyai masalah dalam membawa nilai lebihan ke nilai tempat seterusnya. Ni adalah satu kekeliruan yang terjadi dalam lembaran kertas kerja 4 dan juga lembaran kertas kerja yang sebelumnya iaitu lembaran kertas kerja 3, iaitu murid keliru dalam proses tambah nilai dengan proses pengumpulan nilai. Jadi, murid akan melakukan kesalahan yang sia-sia ataupun kesalahan yang agak tinggi kerana murid tidak memahami akan konsep tambah nilai. Okey, kita beralih pula kepada lembaran kerja 5. Antara kelebihan yang terdapat dalam lembaran kerja 5 ini adalah
Murid dapat menjawab sekurang-kurangnya 2 soalan daripada 4 soalan yang merupakan soalan yang terdiri daripada aras tinggi. Okey, kelebihan utama yang terdapat dalam set lembaran kerja 5 ini ialah set ini menggunakan nilai mata wang yang rendah di samping soalan yang terdapat dalam lembaran kerja tersebut telah di-highlightkan dengan warna yang kuning agar murid dapat melihat soalan tersebut dengan lebih jelas. Okey, kita dapat tengok contoh soalan yang telah saya paparkan dekat bawah ini. Kita dapat lihat terdapat 4 soalan yang terdiri daripada uh, soalan ayat menggunakan ayat penyata dan mengubah ayat penyata tersebut kepada nilai digit. Okey, kita dapat lihat dekat sini, setiap soalan tersebut telah di-highlightkan dengan warna yang kuning agar murid akan lebih fokuskan terhadap ayat penyata yang telah diletakkan ataupun yang telah terdapat dalam lembaran kerja tersebut. Jadi, murid dapat memberikan fokus sepenuhnya semasa menjawab soalan-soalan yang terdapat dalam lembaran kerja 5 ini. Okey, bagi kekurangan lembaran kerja 5 ini pula adalah soalan yang digunakan dalam set lembaran kerja ini terlalu abstrak bagi murid untuk menjawab kerana murid tidak mengetahui akan nilai tempat dan nilai perpuluhan bagi nilai mata wang yang dinyatakan. Sebagai contoh, kita dapat lihat pada soalan 3. Murid tidak dapat menjawab soalan tersebut dengan betul kerana murid tidak mengetahui akan nilai tempat dan perpuluhan. Jadi murid hanya menuliskan RM1020 berbanding dengan RM10.20 iaitu merujuk kepada RM10.20. Jadi murid tidak dapat melakukan satu bentuk lazim dengan lebih baik kerana murid tidak memahami akan cara menggunakan atau meletakkan nilai tempat dan nilai perpuluhan. Hal ini menyebabkan murid akan mengalami kesalahan dalam melakukan jalan kira ataupun dalam proses pengiraan mereka yang menyebabkan proses pengiraan mereka akan salah. Okey, kita teruskan kepada lembaran kerja yang ke-6 iaitu lembaran kerja yang terakhir. Okey, kita tengok kepada kelebihan utama dalam lembaran kerja 6 ini. Kelebihan lembaran kerja 6 ini adalah set lembaran kerja ini mempunyai jadual harga barangan di samping gambar-gambar barangan yang jelas bagi membantu murid untuk menjawab soalan tersebut. Okey, kita tengok contoh dekat bawah ni adalah kita dapat lihat yang satu jadual telah diletakkan dalam lembaran kerja 6 iaitu jadual berwarna kuning. Dalam jadual tersebut, harga-harga barangan juga telah dimasukkan untuk membantu murid menjawab soalan yang terdapat dalam lembaran kerja 6 ni. Di samping ada jadual harga yang begitu jelas, dalam lembaran kerja 6 ni juga terdapat gambar-gambar barangan yang jelas juga untuk membantu murid menjawab soalan tersebut. Kita tengok contoh dekat bawah. Guru telah menyediakan gambar-gambar yang jelas seperti gambar minyak, telur, tepung, beras,
dan sebagainya. Jadi murid dapat merujuk harga ataupun merujuk harga barangan yang terdapat dalam jadual harga, dan murid juga dapat merujuk gambar-gambar barangan yang telah disediakan oleh guru untuk menjawab soalan yang diberikan oleh guru. Okey, kita beralih pula kepada kekurangan lembaran kerja 6. Yang pertama adalah murid mempunyai masalah dalam menjawab soalan yang terdapat dalam set lembaran kerja 6 tersebut. Oleh itu, kelemahan utama set lembaran kerja 6 adalah terdapat banyak pernyataan nilai mata wang yang terdapat perpuluhan. Hal ini secara langsung akan menyukarkan murid untuk menjawab soalan tersebut kerana murid tidak memahami akan konsep perpuluhan bagi nilai mata wang. Okey, apa yang kita dapat lihat dekat sini adalah murid ini ataupun Adam tidak mempunyai konsep terhadap nilai perpuluhan. Jadi, Adam tidak dapat menjawab ke semua soalan ini dengan betul kerana Adam tidak memahami akan konsep perpuluhan. Adam hanya menjawab ataupun menjawab soalan tersebut dengan secara rawak ataupun dengan secara spontan tanpa menggunakan jalan kira yang betul. Jadi, bagi lembaran kerja 6 ini, Adam tidak dapat menjawab soalan yang telah disediakan dengan baik dan betul. Okey, rumusan bagi lembaran kertas kerja yang telah saya laksanakan adalah pembinaan instrumen kajian diagnostik ini, dan penilaian adalah sangat penting kepada seseorang pendidik, khususnya kepada guru pendidikan khas, bagi mengesat dan kenal pasti ciri-ciri ketidakupayaan pengamatan seseorang murid baik dari visual, pendengaran, tingkah laku dan sebagainya. Saya rasa itu sahaja daripada saya untuk pembentangan laporan kajian kes ini. Terima kasih saya ucapkan. Jumpa lagi.